Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perolehan, salam perjuangan. Salam integriti. Saudara dan saudari, hari ini saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka Tampil Lestari untuk memberikan cadangan rombakan pengurusi dan ahli LPPR mulai 2022. Baik, ini cadangan akar umbi, cadangan Presiden NGO, cadangan rakyat. Merujuk kepada artikel 5 to 19 Freedom of Speech, Itinerary, Choose Your Own School of Thought, Wise Out. Kita bukan negara authoritarian, military regime komunis totalitarian. Malaysia adalah mengamalkan negara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Baik, saya melihat pelbagai isu yang sedang tular dan pelbagai pihak, baik melalui media baru maupun media perdana, rakyat sangat amarah, marah, tidak yakin dengan integriti, khususnya di kalangan segelintir kepimpinan pegawai-pegawai SPRM dan penjawat awam. Baik, solusinya, saya memberikan solusi. Tuanku Sultan Yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu memohon rakyat mengangkat bersuara, memberikan pandangan yang bernas, idealistik terhadap apa saja krisis. Maka hari ini kita melihat krisis kepimpinan, krisis untuk mencegah rasuah dan kebangkitan rakyat menentang kepimpinan yang korup. Baik, ini saya mencadangkan pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Baik dalam kalangan pemimpin kanan SPRM ataupun anggota LPPR, siapa saja yang amat muat Perdana Menteri, tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku, Istana Negara dan siapa saja bolehlah mendengar, meneliti dan menilai adakah cadangan ini bernas, idealistik, boleh diambil kira. Sebab kita negara demokrasi, kita bukan mengancam, mencadang saja. Baik tuan-tuan dan puan, di kalangan penama senarai dan carta baru yang dicadangkan oleh Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Negeri Melaka pada 10 bulan 1 2022, iaitu Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah. Baik saudara, mereka ini semua tidak tahu yang nama mereka, gambar mereka ataupun saya mencadangkan mereka. Saya sebut banyak kali negara ini mengamalkan demokrasi berparlimen. Kita bukan negara totalitarian, regime komunis militeri. Saya mencadang saja. Sekiranya mereka tidak setuju, itu terpulanglah. Tetapi apabila rakyat buntu, NGO buntu, anak muda buntu, pemimpin kerajaan pembangkang, mungkin tuanku dan Raja-Raja Melayu juga tidak mendapat gambaran yang jelas. Siapakah yang sebenarnya mampu menjadi pengurusi dan juga anggota LPPR SPRM, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM ini. Maka sebab sekarang ini krisis telah melanda imej, reputasi dan identiti bukan saja KPSPRM, malahan Tan Sri Abu Zahar termasuklah ahli anggota LPPR ini terjejas. Maka saya mencadangkan orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Saudara, saya ulang suara, saudara juga boleh mencadangkan sebagai rakyat Malaysia. Siapa saja boleh mencadangkan kepada Tuanku Sultan. Sebab pelantikan anggota LPPR ini dibuat oleh Tuanku Yang Tuan Agong melalui nasihat Perdana Menteri. Saya mencadangkan nama-nama ini. Mereka tidak tahu. Saya ulang suara. Saudara, kalau saudara ada senarai sendiri di Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan Portugis asli, 33 juta rakyat, silalah cadangkan. Baik, ini cadangan saya. Jangan salah faham, jangan fitnah, jangan ugut, jangan beri tekanan. Okey, ini demokrasi berparlimen, kita mencadang saja. Alright? Baik. Pertama sekali saya nak sebut mantan Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Polis, Tan Sri Abdul Hamid Badur. Satu Malaysia kenal siapa beliau, integriti beliau, keberanian beliau. Jadi saya mencadangkan beliau menjadi pengurusi, menggantikan Tan Sri Abu Zahar, pengurusi LPPR. Kemudiannya kita melihat kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Perlis. Sangat-sangat kritikal, analitikal, tegas, amat dihormati. Baik, seterusnya Dr. Siwa Murugan Pandian. Ini penganalisis politik. Seorang scholars. Dikenali di Malaysia.
ya, sangat fleksibel. Seterusnya kita ada Datuk Chua Ji Lai. Ini mantan Ketua Polis CPO Melaka, dan di Bukit Aman beliau menjadi pengarah. Saya lupa jawatan beliau, tetapi kemungkinan beliau telah bersara. Tetapi ini antara tokoh Datuk Chua Ji Lai, berintegriti tinggi, sangat transformational, sangat dikenali, sangat humble. Ya. Seterusnya kita ada Datuk Dr. Ibrahim bin Ali, menawarkan diri untuk menyiasat kes berkaitan dengan pemilikan saham dan sebagainya, dan beliau juga saya melihat kerap memperjuangkan integriti. Seterusnya kita ada Datuk Kazim Alias, ya, seorang tokoh pendakwa yang sangat kredibel, intelektual, banyak ilmunya, sangat lestari, humble, dikenali dan diterima rakyat. Seterusnya Datuk Ayub Khan Maidin PC, sangat tegas, ketua jabatan yang amat diminati di Malaysia, trending. Siapa tidak kenal kredibiliti beliau. Beliau sangat idealistik, sangat kredibel, intelektual, transparan, berintegriti tinggi, berani. Baik, seterusnya Profesor Datuk Dr. Mirzan Hitam, seorang tokoh yang berintegriti, sangat berintegriti, fleksibel, humble, lestari, berjiwa rakyat. Seorang pendengar yang baik, tidak sombong, tidak belagak, tidak riak. Seorang yang sangat-sangat committed. Seterusnya kita ada Tuan Shankar Senggodayan, Shan, seorang tokoh pendidik, memang di KGV, King George, Seremban. Dan beliau juga adalah masih lagi, ya, mungkin aktif dengan MCPF. Amat arif tentang isu-isu berkaitan cegah jenayah. Dan beliau sangat committed, integritinya tinggi, fleksibel, transparent, komunikasi yang baik, seorang yang transformational. Baik saudara, mungkin saudara mempunyai nama-nama lain, cadangan-cadangan lain. Kenapa saya syorkan? Sebab yang pertama, kita perlukan senarai carta organisasi ataupun management yang kredibel, intelektual, berintegriti, transformational, idealistik, berani, critical, analytical. Kita mau fit, ya, those leader yang dia mempunyai fitness, competent. Kita mantapkan dahulu struktur organisasi, mana-mana kesatuan-persatuan organisasi, union maupun lembaga penasihat dan sebagainya. Kalau lembaga penasihat sendiri lemau, korup, berpihak, bias, hancurlah SPRM itu. Ini kita merujuk SPRM. Sebab itulah kita perlu mantapkan dahulu. Seterusnya, baik saudara, blueprint memperkasakan SPRM. Pertama, menempatkan ketua jabatan SPRM bebas skandal. Tidak boleh terlibat dengan kes apa-apa skandal, integriti, rasuah, salah guna kuasa, skandal wanita, skandal berkaitan dengan salah guna kuasa, skandal berkaitan dengan bias kepada kerajaan atau pembangkang. Beliau mesti tegas seperti Datuk Ayub Khan Maidin PC. Baik, seterusnya menempatkan pegawai kanan ibu pejabat bebas skandal. Tidak ada masalah korupsi, salah guna kuasa, pecah amanah, merompak wang yang disita, memiliki senjata api, terlibat dengan kes dadah. Ini terbukti, ya. PDRM menahan 3 anggota baru-baru ini, pegawai kanan. Sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Begitu juga di Johor, ada pegawai SPRM yang ditangkap dan didakwa, dan mereka apabila liputan media lari lintang muka naik kenderaan. Ini semua kita saksikan, ya. Baik, bukan mengaibkan, memburukkan SPRM, tetapi kenapa kita perlukan pegawai-pegawai kanan di SPRM, khususnya ibu pejabat Putrajaya itu yang kredibel, intelektual, berani, berintegriti, tegas. Sebab apabila induknya atau ibu pejabatnya seorang yang berintegriti, pegawai-pegawai kanan yang bersih, amanah, cekap, berintegriti, tidak salah guna kuasa, maka di bawah-bawah atau di state, ya, di peringkat negeri, SPRM peringkat negeri akan secara automatik akan menjadi bersih, cekap, amanah, critical, analytical, transparent. Baik, seterusnya menempatkan pengarah SPRM negeri bebas skandal. Sama, pengarah-pengarah negeri mestilah sebaris, intelektual, berkarisma, berintegriti, berani, tidak korup,
tidak condong kepada parti politik, kerajaan atau pemanggang, bebas, hanya menumpukan taat setia kepada Tuan Sultan dan Raja-Raja Melayu, seterusnya kepada rakyat dan pemimpin negara yang bermaruah berprinsip, bukan pemimpin yang korup. Seterusnya, menyingkirkan mana-mana pegawai dan warga SPRM korup dan salah guna kuasa. Jadi mana pemimpin korup dalam SPRM? Hari ini kita cerita SPRM. Yang mana ada masalah tata tertib, korup, salah guna kuasa apa semua ini, kita mesti bersihkan, keluarkan mereka. Barulah kita dapat menyelamatkan SPRM. Seterusnya meletakkan SPRM di bawah terus kepada Istana Negara atau Tan Agong maupun Parlimen supaya bebas. Kita perlu lihat, tidak mahu campur tangan. Separation of power mesti ada, iaitu eksekutif, legislatif, judiciary. Jangan kerajaan campur tangan, Perdana Menteri campur tangan, bebaskan mana-mana pemimpin yang korup ataupun ketua jabatan ataupun mana-mana individu yang korup atas nasihat tangan gaib. Seterusnya, blueprint tangani rasuah Malaysia. Kempen dan gerakan turun padang. Ini saya syorkan lama dan SPRM lakukan. Saya tahu memang proposal cadangan lama saya majukan mungkin 5-6 tahun lepas dan tahun lepas pun saya majukan dan saya melihat mereka lakukan kempen dan gerakan turun padang di sekolah rendah, sekolah menengah, GLC company swasta, sektor kerajaan, perkhidmatan awam, mendekati penjawat awam, mendekati akar umbi, pelajar sekolah, universiti dan sebagainya. Gerakan-gerakan diteruskan. Memberi taklimat, berbincang berkaitan ataupun sharing section berkaitan dengan akta SPRM dan sebagainya. Apa dia punya do and don'ts, nilai suapan, tangkapan, prosedur dan sebagainya. Kemudiannya pelaksanaan hukuman mandatori gantung sampai mati maupun penjara seumur hidup. Ada dua cadangan ini mestilah diperkasakan segera. Seperti negara Korea Selatan dan China. Ada yang tembak mati pemberi dan penerima rasuah. Selepas ni tuan-tuan letaklah berjuta-juta atas meja, tak ada siapa nak rompak kerana tembak mati maupun gantung sampai mati ataupun penjara seumur hidup. Seterusnya pintasan siasatan negeri. Kita mahu elakkan pengarah-pengarah negeri atau pegawai SPRM yang mana berpihak atau melindungi mana-mana pihak. Untuk itu saya cadangkan supaya siasatan pintasan negeri ini dilakukan. Daripada Putrajaya ke Johor, daripada Johor ke Putrajaya, Melaka ke Negeri Sembilan ke Perlis, tukarkan pasukan penyiasat ini supaya tidak bias, tidak melindungi mana-mana. Kalau kaki tangan itu sama di negeri yang sama, di bawah SUK dan sebagainya, perlu ingat mereka akan dapat pingat, pengiktirafan, kerajaan negeri, TYT, Sultan Raja dan sebagainya. So ini kita bimbang mereka-mereka ini akan bias. Mereka tidak akan mampu menjalankan pendakwaan transparan. Saudara, dengarlah cakap saya. Ini cerita betul. Baik, seterusnya. Penempatan pegawai SPRM rentasi organisasi. Federal State Local Government GLC Company. Saya syorkan termasuk penubuhan unit integriti pun cadangan saya kepada kerajaan. Persetujuan dan alhamdulillah dijalankan. Dan cadangan saya adalah menempatkan pegawai-pegawai SPRM, kemungkinan tanggungan gaji dan sebagainya ditanggung oleh syarikat ataupun pusat tanggungjawab berkaitan. Ataupun JPA atau kerajaan mengeluarkan waran perjawatan. Ini penting. Lantiklah pegawai-pegawai yang berintegriti, ramaikan pegawai SPRM, memantau atau tempatkan mereka di semua Federal State Local Government GLC Company, private sector, government sector, supaya mereka ada unit dan apa-apa urus niaga, perjalanan tender, projek dan sebagainya dipantau oleh pegawai yang ditempatkan. InsyaAllah selesai masalah. Baik saudara, kita lihat lagi apa lagi idealisme ataupun blueprint saya. Tuan-tuan dan puan, itu cadangan saya. Jangan kencam, jangan asut, jangan cuba ugut saya, jangan beri tekanan. Saya ulang suara. Mereka-mereka ini tidak tahu nama mereka dicadangkan. Tidak salah pun kalau kita menilai seseorang berdasarkan pemerhatian dan juga nilai ataupun dari segi measurement saya sendiri. Dan untuk rakyat Malaysia, kenapa saya tidak mahu Tan Sri Abu Zahar ini kekal termasuk ahli anggota LPPR ini yang sedia ada, kerana mereka lambat bertindak dan mereka pada awalnya press conference Tan Sri Abu Zahar sendiri membebaskan Tan Sri Azam Baki KPSPRM. Saya tidak anti kepada Tan Sri Azam Baki ataupun mana-mana kepimpinan termasuk LPPR ini.
Tetapi bagi saya, integriti. Ya. Saya serah kepada Suruhanjaya Security, Polis Diraja Malaysia, kepada Parlimen, kepada Badan Bebas, kepada Tuanku, kepada Yang Amat Perdana Menteri, terserah. Itu biar prosedur perundangan ataupun prosedur siasatan dijalankan berkaitan dengan pemilikan saham, akaun saham Tan Sri Azam Baki yang dipindahkan kepada adik beliau. Itu terserah. Itu saya tidak mahu libatkan diri. Cuma cadangan-cadangan akar umbi. Sekarang negara ini negara kami. Kami rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kami berhak taxpayer money. Kami membayar cukai dan kami lihat cukai kami digunakan untuk membayar gaji dan sebagainya kepada penjawat awam, allowance dan sebagainya. Jadi kami berhak untuk memberi pandangan. Kami hanya memberi pandangan. Kami bukan mengasut, kami bukan mengancam. Ini untuk memperkasakan SPRM. Hari ini SPRM dicemu, dikutuk, dihina, dicela. Ya, sebab dalam SPRM ada keluarga kita, saudara mara kita. Kita sayang semua warga SPRM. Kita sayang pemimpin warga SPRM yang bersih, yang amanah, yang tidak korup, yang tidak salah guna kuasa. Yang mana korup, salah guna kuasa, semua kita minta doakan mereka disingkirkan dan dikeluarkan segera. Baik saudara, ini pandangan peribadi. Jangan salah guna kuasa kerana Tuanku Sultan telah ingatkan banyak kali. Rakyat, akar umbi, think tank, scholars, professors dan siapa saja memberi pandangan, jangan ugut mereka, terima, santuni dan dengar baik-baik. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Baik, viralkan video saya sekiranya bermanfaat. Sekiranya tidak, delete saya. Jangan buang masa saudara. Bermanfaat kerana saudara tidak perlu bimbang. Rakyat Malaysia celik. Rakyat Malaysia bersama Tuanku Sultan dan pemimpin-pemimpin dan mana-mana presiden NGO, anak muda dan siapa saja yang berintegriti, bermaruah, berprinsip. Yang mana korup, yang mana jenis-jenis yang mengampu, mereka-mereka ini kita tidak bersama mereka. Selamatkan Malaysia saudara. Bersama PDRM, bersama SPRM, Immigration, Custom, semua agensi pemimpin-pemimpin yang bersih dan kerajaan yang bersih. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.